Assalamualaikum. Hari ini saya akan menceritakan mengenai seorang tokoh berkaitan dengan latar belakang dan sumbangannya. Nama penuh baginda adalah Sultan Abdul Hamid II bin Sultan Abdul Al-Majid bin Sultan Mahmud II. Ayahanda baginda bernama Sultan Abdul Al-Majid, manakala bundanya bernama Tilmis Khan Hodin Apandi. Baginda dilahirkan pada 16 Sya'ban tahun 1258 Hijrah. Sultan Abdul Hamid II merupakan Sultan Uthmaniyah yang ke-34 atau Sultan yang terakhir memegang kuasa tampuk pemerintahan Daulah Uthmaniyah. Baginda menaiki tahta pemerintahan ketika usianya hampir 34 tahun. Sumbangan Sultan Abdul Hamid II kepada Daulah Uthmaniyah dan dunia Islam. Yang pertama, pengangkutan dan perhubungan, yaitu sistem telegraf, di mana beliau telah menemukan sistem telegraf sebagai sebuah sistem komunikasi dan kesatuan yang ideal. Sebab pada masa itu belum ada teknologi lain pada abad ke-19. Dan disebabkan itu, sistem perhubungan telegraf merupakan antara perkara pertama yang perlu dititikberatkan oleh Sultan Abdul Hamid II sebaik saja baginda menaiki tahta khilafah. Yang kedua, pembinaan landasan kereta api, di mana pembangunan kereta api ini mempunyai 3 tujuan utama. Yang pertama, bagi menghubungkan antara wilayah-wilayah Uthmaniyah yang saling berjauhan untuk membantu menyebarkan pemikiran kesatuan pemerintahan Daulah dan juga pemerintahan pan-Islami. Kedua, memaksa wilayah-wilayah itu untuk masuk ke dalam naungan pemerintahan Daulah Uthmaniyah, serta taat pada hukum dan undang-undang ketenteraan yang mana ia mewajibkan setiap wilayah untuk ikut serta membela pemerintahan khilafah dengan cara memberikan bayaran berupa harta dan mengirimkan pasukan. Yang ketiga, mempermudah tugas pengamanan dan pertahanan khilafah dari mana-mana sahaja pihak yang berusaha melakukan penentangan terhadap pemerintah. Yang ketiga, Sultan Abdul Hamid II sebagai pejuang bumi Palestin. Wilayah Palestin amat signifikan bagi umat Islam kerana disitulah terletaknya kiblat pertama umat Islam. Selain daripada menjadi kiblat pertama dan bumi Isra Mi'raj, Al-Quds juga merupakan kota ketiga yang dimuliakan di dalam Islam selepas Mekah Al-Mukarramah, iaitu Masjidil Haram, dan Madinah Al-Munawwarah, iaitu Masjidil Nabawi. Yang keempat, yaitu gerakan Zionisme dan Theodor Herzl. Ciri utama pergerakan ini ialah berasaskan kepada perkauman dengan menghususkan kepada bangsa Yahudi dan berlandaskan kepada kolonialisme, di mana gerakan Zionis ini menggunakan kekuatan ekonomi, politik, serta kebijaksanaan pemikiran untuk merangka berbagai rancangan, termasuklah konspirasi Zionis. Kesimpulannya, ketokohan dan sumbangan beliau tidak dapat dinafikan. Baginda mampu bertahan dan memberi sumbangan yang sangat besar dalam dunia Islam, walaupun Daulah Uthmaniyah telah masuk ke dalam fasa kejatuhan. Tempoh pemerintahan 33 tahun bukanlah suatu masa yang singkat. Oleh itu, menjadi tanggung jawab kita sebagai setiap muslim untuk meneruskan legasi yang ditinggalkan oleh beliau. Sekian, terima kasih.